Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam kekeluargaan, salam Terengganu Maju Berkat Sejahtera. Terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri di atas jemputan saya ke dalam program Buat Bicara pada pagi ini. Baiklah, saya Muhammad Nur bin Abdullah, pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Negeri Terengganu. Okey, untuk makluman ya, kami Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara merupakan semua agensi di bawah Badan Berkanun di bawah Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita mula ditubuhkan pada tahun 1966 lah dengan nama asal Lembaga Perancang Keluarga lah, dan diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan selaras dengan perkembangan dan juga pindaan beberapa akta pada tahun 1984, nama kami telah ditukar kepada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara sehingga sekarang. Dan fungsilah kita ni diberi mandat lah, diberi tanggungjawab ya untuk mengukuhkan institusi keluarga bagi melahirkan penduduk Malaysia yang berkualiti lah. Maksudnya daripada kita ni menjaga ya rakyat daripada mereka lahir sehinggalah ke mereka mencapai warga emas. Dan kita menjalankan fungsi-fungsi ini adalah selaras ya dengan visi dan misi APPKN yang untuk menjadi yang kita namakan organisasi kecemerlangan penduduk, dan kita nak memaculah agenda-agenda berkaitan dengan kependudukan ya, pembangunan keluarga dan juga pembangunan reproduksi manusia menerusilah inovatif beberapa kita punya dasar kajian, program perkhidmatan dan sebagainya. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan para hadirin tahulah mengenai fungsi bidang tugas APPKN ini, kita memfokuskan kepada 3 bidang utama, tematik lah kita namakan, iaitu pembangunan keluarga, kependudukan dan juga reproduksi manusia. Jadi sebagai salah sebuah agensi kerajaan, kita ini juga menjalankan fungsi menasihatilah kerajaan, stakeholder, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan ya. Kita nak memberi tahu kepada stakeholder ini mengenai dasar ya, juga program. Kita merancang, melaksana dan juga melaraskan program dan aktiviti berkaitan dengan kependudukan, pembangunan keluarga dan juga reproduksi manusia, sebab berdasarkan daripada dapatan kajian dan laporan inilah yang akan kata orang memberi input ya kepada kerajaan negeri macam mana mereka nak mencorakkan ya ataupun memperkenalkan dasar-dasar baru, contohnya berkaitan dengan perumahan contohnya berkaitan dengan pemberian bantuan dan sebagainya lah. Dan kita secara agresifnya lah terus menyebarkan pengetahuannya, memberi pendidikan, melatih dan juga menyediakan latihan-latihan juga kepada individu ataupun jurulatih dalam bidang kependudukan, pembangunan keluarga dan juga reproduksi manusia. Dan untuk makluman semua, pejabat APPKN di Terengganu terletak di Pai Keladi, dan kita mempunyai 3 perkhidmatan klinik industri sejahtera di Terengganu. Kita ada di Kuala Terengganu, kita ada di Dungun dan juga di Besut lah atas kapasiti kita ingin menjalankan perkhidmatan reproduksi manusia. Jadi selaras dengan kita dah nak menyambutnya, dah masuk bulan bulan Ogos ni ya, bulan kemerdekaan yang disambut secara besar-besaran lah, baik secara di peringkat persekutuan dan juga negeri, maka kita boleh memupuklah semangat patriotisme, sebab orang selalu macam kadang-kadang tersalah anggap ya patriotisme ni apa ya, adakah cukup sekadar kita berdiri semasa menyanyikan lagu negaraku itu sudah dianggap sebagai tindakan yang patriotisme kan? Kerana kita melihat patriotisme ini bukan simbolik semata-mata lah, ianya perlu kata orang merangkumi keberanian ya, keyakinan serta jati diri yang utuh dan kukuh terhadap bangsa dan negara lah. Dan kita nak memastikan supaya pemupukan berkenaan dengan nilai patriotisme ini dapat kita berikan di kalangan anak-anak sedari mereka dari kecil lagi lah. Pembentukan di rumah itu adalah amat penting ya. Peranan ibu bapa perlu untuk memastikan supaya nilai patriotisme ini dapat diperkukuhkan lah ya. Macam mana kita nak memperkukuhkan ya semangat patriotisme melalui nilai keluarga ini, nanti saya akan terangkan melalui yang kita namakan 5 teras nilai keluarga yang kami sebenarnya dah lama perkenalkan nilai teras ini. Cumanya apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memperkenalkan ya konsep keluarga Malaysia, maka kita memperkukuhkan lagi lah 5 teras ini yang ada juga berkait dengan konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya terangkan sedikit
mengenai 5 teras keluarga ini. Yang pertama, akronimnya adalah kasih, ya. Kasih itu bermaksud kasih sayang lah. Macam kita tahu, kasih sayang ini merupakan satu perasaan yang lahir daripada hati, yang suci, yang ikhlas, tidak dibuat-buat, ya. Bukan sesuatu perkara yang boleh direplikate dan sebagainya. Ianya perlu dipupuk dan diperkasakanlah. Kita melihat kerana kadang-kadang kita ada melihat dari segi aspek apabila berlakunya kekurangan kasih sayang di dalam sesebuah keluarga, ia boleh menjejaskan hubungan sesama di dalam ahli keluarga tersebutlah. Dan apabila kita kata orang hidup berkeluarga, ya, kita ada anak, kita ada pasangan suami isteri dan sebagainya, hidup ini berkeluarga itu bukanlah untuk kita mencari kesempurnaan sebenarnya. Kita lebih untuk mencari dan juga melengkapi antara pasangan, ya, kekurangan-kekurangan yang ada. So itulah yang akan boleh kita tambah baik, ya. Dan juga kita perlu mengingatkan bahawasanya kita janganlah membeza-bezakan, ya. Anak emas kita ada kita gelarkan ada emas, ada anak yang nombor 2 dan 3 dan sebagainya. So tidak boleh apabila kita membezakan, ya, kasih sayang kita di kalangan anak-anak kita, ini boleh mencetuskan satu situasi yang tidak sihat. Anak-anak akan membesar dalam situasi yang berdendam, ya, dengki, ini akan menimbulkan satu unsur-unsur negatif yang tidak baik di dalam kehidupan, ya. Jadi perlu dicari keseimbangan, ya, di antara kedua ibu bapa ini bagi memastikan mereka mampu untuk menyuburkan lagi lah elemen-elemen kasih sayang ini. Dari yang kita lihat, kalau macam pada pandangan saya, apabila kita nak menyentuh mengenai aspek patriotisme melalui elemen kasih ini, kita boleh mengekspresikanlah rasa kasih dan sayang diri, ya, kepada bangsa, agama, negara kita, ya. Dan kita tahu Malaysia ini terdiri daripada komposisi penduduknya pelbagai bangsa. Jadi kita boleh menzahirkan rasa kasih sayang dengan rakan-rakan, ya, sekolahnya, di komuniti kita yang berlainan bangsa dan sebagainya. Dan tak salah juga kalau kita menzahirkan rasa kasih dan sayang kita kepada pejuang-pejuang lah yang memerdekakan tanah air kita daripada penjajah, ya, dan juga di kalangan pasukan-pasukan keselamatan kita lah, especially semasa zaman komunis dan sebagainya. So sekiranya ada di kalangan ahli keluarga kita yang kita tahu yang masih lagi hidup, kita boleh ekspresikan rasa kasih dan sayang kita dan terima kasih kita kepada mereka melalui dengan kita melawat mereka, ya. Kita boleh membacakan, ya, sejarah-sejarah kemerdekaan kepada anak-anak, menonton filem contohnya, ya, menonton filem yang berkaitan dengan filem-filem yang boleh meningkatkan lagi patriotisme dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara macam mana kita boleh mengekspresikan, ya, patriotisme itu melalui elemen kasih. Manakala untuk elemen yang kedua, aksara yang kedua, iaitu A ini membawa maksud akhlak, ya. Akhlak ini kita tahulah ia merupakan satu sifat yang perlu dijaga, dibentuk dan disemai dari peringkat awal kerana ia akan membentuk peribadi dan juga adab dalam diri manusia lah. Dan kita tahu saya percaya akhlak yang baik itu adalah datang daripada pemupukan berpandukan kepada nilai agama dan juga integriti dan juga disiplin lah, ya. Contoh-contoh tindakan yang berakhlak simple, yang paling mudah, kita sentiasa menzahirkan ataupun hormat kepada orang tua kita, ya, orang yang lebih tua daripada kita, ya, sesama dengan rakan setugas, ya. Itu menunjukkan satu perbuatan akhlak yang baiklah, mentaati arahan dan juga suruhan ibu dan bapa kita serta agama kita. Itu adalah antara satu tindakan ataupun ciri-ciri kita ni kata orang penduduk yang berakhlak mulia lah, ya. Jadi saya juga ingin memetik kata-kata Buya Hamka ni. Dia kata kecantikan seseorang itu terletak pada adab dan ilmunya, bukan pada wajah dan juga pakaiannya. Jadi adab di sini kita boleh simpulkan sebagai satu akhlak lah. Jika akhlaknya baik, insya-Allah baiklah juga adabnya lah, ya. Dari aspek patriotisme, akhlak ini kita ni boleh dilihat sebagai akhlak ini boleh dilihat sebagai satu kekuatan lah ataupun resilient, ya, berdaya tahan dalam menangkis anasir-anasir yang ingin merosakkan keharmonian. Sebab kita tahu Malaysia ini kita ni merdeka sejak tahun 1957 hingga sekarang ni pelbagai cubaan lah, walaupun kita tidak nampaklah dari segi aspek cubaan-cubaan secara fizikal, tetapi secara kata orang maya itu telah ada serangan-serangan yang cuba memusnahkanlah keharmonian, keamanan, kerukunan negara kita. Jadi daripada tingkah laku yang
berakhlak ini kita boleh menjadi contoh yang baiklah kepada masyarakat, ya. Kepada macam mana kita nak menunjukkan nilai patriotisme melalui akhlak yang baik ini adalah kita contohnya menyertai aktiviti kesukarelawanan, ya, berkaitan dengan elemen ciptakan negara, melawat pusara-pusara perwira, ataupun kita kata kalau kita tahu ada di kalangan pejuang-pejuang ataupun mereka yang pernah berjuang untuk negara kita ini berada dalam kesusahan, kita boleh melawat mereka, ya, untuk memberikan sedikit sumbangan dan sebagainya, ya. Kalau macam contoh di KL kita ada Tugu Negara dan sebagainya, so bolehlah dibuatkannya lawatan-lawatan yang bersesuaian kepada di kawasan-kawasan tumpuan sebegitulah, ya. Okey. Dan untuk tadi kita ada K kasih, kita ada A akhlak. Sekarang kita beralih pula kepada S, iaitu adalah sihat dan selamatlah. Ini adalah teras nilai kita yang ketiga. Dan seperti yang sedia maklum, sihat ini kita maksudkan sebagai mengamalkanlah gaya hidup yang sihat, meliputi dalam diri dan juga keluarga kita dari segi aspek fizikal, emosi, rohani dan jasmani lah. Dan juga apa yang boleh dipraktikkan, yang paling mudah sekali, setiap keluarga kita akan menyediakan menu ataupun makan, ya. So keluarga ataupun ibu bapa lah khususnya bertanggungjawablah untuk menyediakan menu makanan yang kata orang seimbang lah, gizi seimbang mengikut piramid makanan, ya, mengikut kempen yang diamalkan oleh KKM, suku-suku separuh dan sebagainya. Jadi kita tahu makanan-makanan junk food ni lah, makanan-makanan yang tidak sihat ni boleh membantutkan, ya, tumbuh saraf anak dari segi kecerdasan minda, fizikal dan sebagainya. Jadi perlu digalakkan aktiviti-aktiviti senaman, ya, berbasikal, aktiviti riadah di luar dan sebagainya. Dan satu lagi yang kita perlu tekankan adalah segi aspek kesihatan mental. Kerana kita tahu after pasca pandemik COVID-19 ini, banyak kes-kes yang berkaitan kesihatan mental yang telah dilaporkan, ya, cubaan bunuh diri dan sebagainya. Macam kami di IPPKN, kita juga ada perkhidmatan yang kita berikan adalah perkhidmatan kaunseling. Jadi banyak kes-kes yang di-refer berdasarkan kepada rekod kami, memang ada kes-kes yang di Terengganu ini sendiri ada cubaan-cubaan untuk membunuh diri, ya, tekanan mental kerana faktor keuangan, kesihatan dan sebagainya. Dan sebagai ketua keluarga lah, saya ingin memberi saranan kepada ibu bapa untuk memastikan kesihatan keluarga itu diberi keutamaan tertinggi lah. Terutama sekarang ni kita tahu dah, kita dah mengalami ke fasa endemik, tetapi dah mari pula virus baru, ya, cacar monyetnya lah, influenza dan sebagainya, penyakit-penyakit bawaan. Dan satu lagi adalah di segi penjagaan kesihatan bagi penyakit-penyakit non-communicable disease ni, ya, 3 serangkai, obesiti, jantung dan sebagainya lah. Jadi kita perlu memastikan supaya kesihatan keluarga kita itu diberi keutamaan tertinggi lah. Dan manakala elemen sihat dan selamat, ya, selamat ini kita maksudkan di sini institusi keluarga perlu peka dengan keselamatan keluarga dan juga persekitaran, ya. Contoh keselamatan anak di dalam rumah, dari segi anak-anak semasa di sekolah, dari segi dengan siapa mereka berkawan, ya, penggunaan peranti, gadget dan sebagainya, ini perlu dipantau. Kerana kita tahu sekarang ni kalau macam generasi Z, Alpha, Beta ni, peranti sosial peranti itu kira dah macam jantung kedua mereka lah, ya, sentiasa melekat di tangan. Jadi kita perlu juga tahu, ibu bapa perlu tahu cara macam mana kita nak memastikan supaya mereka ini tidak menjurus ke arah mendapatkan capaian-capaian kepada laman-laman web pornografi dan sebagainya. Dan juga kita nak mengelakkan juga daripada sex grooming oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab lah. Jadi kena tahu dan ambil tahu, especially bagi anak-anak remaja, ya, apabila mereka sentiasa berada di dalam bilik dan sebagainya, perlu ambil tahu apa yang mereka lakukan di dalam bilik masing-masing lah. Jadi macam contoh macam kami di IPPKN, kita ada yang kita namakan modul pendidikan keselamatan keluarga dan anak. Dalam PK ini kita ada modul berkaitan dengan keselamatan di rumah, ya, berkaitan dengan gadget dan sebagainya. Jadi ia salah satu modul kita yang komprehensif yang kita perkenalkan. Sebab apabila kita di IPPKN ini kita sentiasa berevolusi, maksudnya kita melihat sesuatu isu yang berlaku dan juga kita akan memperkenalkan modul-modul yang bersesuaian bagi menangani supaya kita tidak ketinggalan lah, dan kita nak address supaya isu-isu itu dapat ditangani dengan sebaiknya lah, ya.
Okey, dari aspek patriotisme, kalau kita nak kaitkan ya, elemen sihat dan selamat ini, of course lah, kita perlu menjaga kesihatan tubuh badan kita lah. Manalah tahu ya, sekiranya kita diperlukan ya untuk menjadi benteng sokongan lah, benteng pertahanan yang utama tu, mungkin kita akan letakkan tugas dan beban itu kepada pihak angkatan tentera kita ya. Mungkinlah kiranya sekiranya kita diminta untuk menjadi benteng sokongan ya, menjadi barisan-barisan membantu dari segi teknikal support dan sebagainya. So inilah kita memastikan supaya tubuh badan kita sentiasa sihat lah ya, apabila kita perlu dikerahkan dan kita bersedia untuk berkhidmat. Dan ataupun kita boleh juga join ya, kita boleh terlibat sama dengan pasukan-pasukan badan beruniform ataupun pihak-pihak keselamatan bantuan contohnya macam Angkatan Pertahanan Malaysia, Rela, Askar Wataniah dan sebagainya. So selain daripada kita dapat untuk menjadi tim sokongan kepada pasukan keselamatan, ianya juga adalah salah satu aktiviti yang boleh menyihatkan badan kita lah ya. Dan dari segi nilai trust keluarga kita yang seterusnya adalah adalah I. I ini adalah merujuk kepada ilmu lah. Sebab kita tahu pembudayaan ataupun pemerkasaan ilmu dalam institusi keluarga ini perlu dititik beratkan ya, perlu diperkasakan lagi dan juga perlu diperhebatkan. Sebab kami di IPPK ini pemberian perkongsian ilmu ini melalui kursus-kursus kita ni adalah salah satu hardcore business kita lah yang kita laksanakan ya. Kursus-kursus yang kita laksanakan kepada penjawat awam, masyarakat umumnya dan sebagainya. Dan melalui kita tahu kebanyakan ibu bapa ataupun pasangan ini, mereka dah ada sedikit pengalaman ataupun cara macam mana nak mentadbir keluarga dan sebagainya, tetapi kita memberi nilai tambah. Nilai tambah ni maksudnya di sini apabila kita mendapat input yang baharu dan sebagainya, so kita boleh share. Kita nak memantapkan lagi institusi keluarga kerana kita tahu institusi keluarga ni lah adalah basic ya, unit asas dalam komuniti. Kalau macam foundationnya pun dah rosak, dah runtuh, macam mana kita nak membina masyarakat ataupun komuniti yang perkasa kan. Jadi dia perlu dibuat daripada awal lagi. Contoh macam mana kita cara nak menerapkan ya pembudayaan ilmu tu, kita membaca ya, menghadiri majlis-majlis ilmu seperti kita menyertai kursus-kursus ya, ataupun kalau dahulu semasa zaman PKP kita ada menyediakan ramai pelajar belajar secara PDP ya, pembelajaran di rumah dan sebagainya. So keluarga ada menyediakan sudut ataupun ruang bacaan ataupun kelas di dalam rumah. So apa salahnya sekiranya benda itu diteruskan ya, ditambah dengan bahan-bahan bacaan yang bersesuaian, so mengikut peringkat umur anak lah. So ianya boleh diteruskan sebagai salah satu cara macam mana kita nak memudayakan ilmu itu di dalam rumah masing-masing lah. Dia benda ni kena dibuat. Kalau macam dia setakat planning ya, dia tidak akan menjadilah. Tetapi berbalik kepada pucuk pangkalnya adalah kepada kedua ibu bapa, sebab dia kena melalui kata orang kepimpinan melalui tauladan lah ya. Mereka punya sumber kewangan dan sebagainya, so mereka boleh untuk menyediakan segala kemudahan ini. Sebab kita tahu anak-anak yang besar dengan ilmu ini selalunya akan menghasilkan output yang baik jugalah ya. Okey, dan seterusnya adalah H yang tak akhir ya. Tadi kita ada dah kasih sayang, kita ada akhlak, kita ada sihat dan selamat, kita ada dah ilmu. Yang terakhir ini adalah harmoni ya. Harmoni ini pula kita melihat macam mana kita nak mewujudkan suasana yang baik, suasana yang positif, suasana yang harmoni lah di kalangan keluarga. Dan juga kita tahu di Malaysia ini kita terdiri daripada pelbagai bangsa ya, termasuk juga di Sabah dan Sarawak. Jadi macam mana kita nak mengharmonikan antara satu sama lain ini, kita nak menguruskan konflik ya, supaya penyelesaian masalah ini dapat kita buat dengan cara yang terbaik dan juga kata orang situasi menang-menang lah ya. Sebab kalau kita tengok contohnya macam di negara Afrika dan sebagainya ya, berlaku insiden-insiden ya, pembunuhan antara suku-suku kaum ya di Indonesia dan sebagainya, telah ada kata orang insiden-insiden sebagai presiden kes yang membuktikan bahawasanya sekiranya kita tidak menjaga keharmonian ini boleh mencetuskan kepada perkara-perkara yang tidak diinginilah.
kita tidak mahu perkara itu menjejaskan juga keharmonian dan juga keamanan yang kita telah kecapi selama inilah, ya. Macam mana kita nak mengharmonikan perhubungan tu, ya, kalau macam kita boleh, ya, kita ada aktiviti di dalam komuniti kita, kita libatkanlah diri dengan persatuan aktiviti di kawasan taman perumahan, kampung dan sebagainya, ya. Kita kenal, kita ada WhatsApp group, ya, sebab kalau duduk di taman biasanya mereka akan ada WhatsApp group dan sebagainya. So libatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian, ya, contohnya seperti aktiviti gotong royong dan sebagainya. Macam mana bila ada kenduri kendara kita pun turut terlibat sama, ya. Apabila ada program-program melibatkan jabatan kerajaan dan sebagainya, kita sama-sama turut membantu, kerana usaha-usaha untuk mempertabatkan dan juga untuk memperkasakan kekeluargaan ini bukan hanya terletak semata-mata di bahu LPPKN ataupun jabatan lain-lain juga. Ianya memerlukan kerjasama dan juga keprihatinan semua, ya, agensi, baik jabatan kerajaan, pihak komuniti, dan juga ahli keluarga itu sendirilah perlu ada kecaknaan yang tinggilah. Dan saya melihat dari segi aspek macam mana kita nak menerapkan patriotisme melalui nilai ilmu dan harmoni ini, kita boleh mengambil inisiatif dan kita nak memastikan apabila kita nak share, ya, kita nak berkongsi benda-benda ataupun ilmu yang baru itu, biarlah kata orang benda yang betul, fakta, ya, tidak bukan aukta. Kita boleh semak dengan sebenarnya .my, ya, sebelum kita forwardkan. Ini kadang kita tak nak, macam contohnya insiden banjir di Selangor yang telah berlaku pada 3 tahun lepas diviralkan semula, dan tidakkah ini akan menimbulkan kegusaran, ya, di kalangan penduduk sekiranya mereka tahu yang itu sebenarnya adalah palsu. Kita nak jadi keyboard warrior ni, kata orang, jadilah keyboard warrior yang kata orang memaparkan ataupun memajukan info-info yang betul, yang tepat, yang sahih lah, dan bukannya info-info yang tidak benar lah. Dan kita pun ada yang kita namakan prinsip rukun negara, ya. Kenapa kita nak amalkan prinsip rukun negara itu? Sebab ianya prinsip rukun negara kita itu dah cantik lah. Kalau kita dapat amalkan dan kita hayati dan kita selami prinsip rukun negara itu, dan kita tahu bahawasanya kita mampu untuk mewujudkan, ya, suasana harmoni, sihat dan selamat di kalangan penduduk di Terengganu khususnya dan di Malaysia khususnya lah. Jadi kalau ditanya dengan saya lah, macam mana caranya untuk kita boleh adakan apakah aktiviti-aktiviti yang boleh diamalkan ataupun diterapkan oleh ibu bapa dalam memupuk semangat patriotisme dalam ahli keluarga lah. Macam kami di LPPKN ini, kita ada, kata orang, melancarkanlah beberapa kempen. Kempen-kempen, apabila kita melaksanakan kempen-kempen ini, kita perkenalkan sebab kita nak address sesuatu isu, ya. Contoh, bagi contohnya antara kempen yang pernah kita laksanakan, yang satu yang kita pernah lancarkan adalah kempen yang kita namakan No Mobile During Dinner ataupun tiada penggunaan telefon bimbit semasa makan. Kerana berdasarkan pada kajian kita lah yang kita laksanakan, waktu yang paling kata orang berharga ataupun yang paling penting di dalam kehidupan 24 jam di kalangan ahli keluarga ni adalah, itulah masanya waktu makan malam itu, antara dalam pukul 7.30 ke 8 suku ke 8.30 sebelum isyak itulah masa yang terbaik di mana semua orang dah berada di dalam rumah, ya. Ibu bapa dan ayah ibu bapa dan keluarga ibu bapa dah pulang ke rumah daripada bekerja, anak-anak dah pulang daripada sekolah dan sebagainya. So gunakan masa waktu makan malam itu sepenuhnya, ya, tanpa penggunaan gadget. Ini kadang-kadang kita tengok mak nak ajak anak makan malam, ya, guna WhatsApp group, jom turun makan, makanan dah ready. So berderulah turun ke meja makan. Tapi bila sampai ke meja makan pula, anak ni ambil makanan sini, pergi masuk bilik. Isteri pula duk ambil makanan apa semua, pergi pula depan TV, ya, tengok rancangan Lestari lah, apa benda kat TV. Jadi tinggallah ayah tu seorang-seorang makan di meja makan. So pun tak menjadi juga. So apabila kita nak melaksanakan kempen ini, kita pastikan sebagai ketua keluarga, ayah kena cakap, no gadget, letak gadget, kita hanya akan fokus untuk makan sahaja for 1 jam ini. So
gunakan masa yang ada 1 jam ini. Ayah boleh bertanya dengan anak. Dia kata, Alung, Angah macam mana hari ini, sekolah okey apa semua. Anak akan ada peluang, ada masa untuk bercerita, hari ini Alung sebenarnya terpilih sebagai pengawas sekolah. Ayah dia kata, oh ya ke, alhamdulillah, okey, tanya. So kita boleh memberikan kata-kata semangat, ya. Pasangan kita boleh tanya dengan isteri ataupun suami kita macam mana kerja, di tempat kerja ada masalah ke dan sebagainya. So saya tahu ianya bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita laksanakan, tetapi cuba, ia perlu dilaksanakan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihatlah dia punya kesan tu nanti macam mana. Kita boleh cuba, kalau tidak boleh setiap hari pun, at least kita boleh mencuba secara berselang ataupun mengikut kesesuaian dan juga kemampuan, sebab kadang kita tahu juga bagi mereka yang bekerja shift macam mana pula dan sebagainya kan. Tetapi cubalah cari peluang-peluang ini untuk memastikan supaya kita dapat kata orang, peluang dan ruang untuk bersama dengan ahli keluarga kita pada waktu makan malam tu. Jadi kita juga melihat supaya penggunaan gadget ini dia ada pro dan kon, dan dia perlu tahu dari segi kawalan macam mana, ya. Sebagai ibu bapa pula ada kawalan lah, supaya ianya tidak menjadi satu kata orang yang benda tidak boleh dikawal apabila ianya telah lewat lah, ya. Daripada penggunaan awal kita dah kena tahu macam mana kita nak mengawal. Contoh, kalau penggunaan gadget di kalangan anak-anak, kita hadkan penggunaan berapa, 1 jam, 2 jam sehari. Waktu penggunaan pun kita dah hadkan, dah dijadual dan sebagainya. So itu adalah salah satu langkah yang bijak lah, dan tidak hanya membenarkan anak. Kadang saya tengok juga ibu bapa ni menyediakan telefon khas untuk anak, ya, untuk melihat apa juga aktiviti yang boleh melekakan anak-anak tu, semata-mata kerana mereka ingin memastikan mereka dapat melaksanakan kerja lain dan sebagainya. Dia ada pro dan konnya, tapi perlu ada kawalan jugalah macam mana pun, ya. Okey, dan kalau sebenarnya bulan Merdeka ni, tak salah rasanya kalau macam ibu bapa mengambil peluang ini, ya, untuk menceritakan mengenai sisi-sisi ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan patriotik, sambutan bulan Merdeka, sekiranya mereka ni ada terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian. So mereka boleh menggunakan platform masa-masa makan ini jugalah untuk bercerita ataupun berkongsilah mengenai sambutan bulan kemerdekaan, ya. Contohnya macam, kita nak pasang bendera lah minggu depan. So nanti okey, kita boleh beli bendera dan sebagainya, memasang di rumah. Itu kita boleh menggunakan platform makan malam itu untuk membincangkan perkara-perkara bukan sahaja berkaitan dengan keluarga, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai patriotisme, ya. Okey, kempen kita yang kedua yang kita namakan adalah kempen pelukan 10 saat, ya. 10 saat saja, tak boleh lebih, sebab nanti kalau lebih dia jadi lain pula lah. Okey, ini kita perkenalkan, ini adalah salah satu inisiatif untuk merapatkan, ya, hubungan anda juga untuk nak menstabilkan institusi keluarga. Ekoran gaya hidup ibu bapa sekarang ni, kata orang kurang meluangkan masa bersama anak kerana faktor kerana bekerja. Sebab sekarang ni kata orang dual income, ya. Single earner tidak mampu, terutamanya bagi mereka yang berada di bandar-bandar besar. Mereka tak ada pilihan sebenarnya. Kalau kita tanya pilihan, memang kebanyakan ibu bapa, ibu dia memang rela untuk berhenti untuk menjaga anak dan keluarga, tetapi kerana tidak mampu, kerana faktor desakan ekonomi, kedua-duanya kena bekerja. Jadi apabila kedua-dua bekerja ni, mereka kurang untuk menzahirkannya, kurang kata orang, tak ada perkara-perkara yang mereka terlepas pandang dan sebagainya. So kita memperkenalkan kempen pelukan 10 saat ini untuk kita nak mengimarahkan lagi lah, merapatkan hubungan. Dan berdasarkan kajian, kita tahu, ya, pelukan ini kita akan boleh mengeluarkan lah, ya, hormon yang dinamakan oksitoksin, ya, iaitu biokimia semula jadi dalam otak yang akan merangsang ikatan sosial dan juga hubungan erat lah antara ibu dan bapa, antara pasangan, antara anak dan sebagainya. Dan tindakan ataupun aktiviti berpeluk ini juga boleh menurunkan tekanan, ya, tekanan darah, kolesterol dan sebagainya. Dan kalau menurut psikologis terkenal yang bernama Virginia Satir, dia memang terkenal lah berkaitan dengan aspek psikologi, dan ini dia mengatakan kita memerlukan 4 pelukan sehari untuk hidup, perlukan 8 pelukan sehari untuk awet muda, dan juga kita perlukan 12 pelukan untuk kita perlukan 4 pelukan sehari untuk hidup. Untuk kesihatan kita perlukan 8. Untuk awet muda kita perlukan 12 kali pelukan. So boleh amalkanlah, ya. Kita mulakan dengan tak kira lah berapa pelukan kita buat pun, tapi yang penting kita nak
hasilnya kita boleh mengeratkan lagi. Kadang-kadang kita tahu, especially bagi anak remaja lelaki inilah dia sukar macam bila mereka pada waktu sekolah rendah mereka boleh menerima lagi lah aktiviti berpeluk dan sebagainya, tapi bila mereka meningkat remaja dia ada masalah sedikit di situlah. Jadi ia boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya lah. Dan juga melalui dia aktiviti berpeluk ni kita sarankan kalau boleh you buat 2 kali, waktu pagi sebelum pergi bekerja ataupun sebelum hantar anak ke sekolah dan juga sebelum tidur. Kalau kita malu untuk melaksanakan aktiviti pelukan 10 saat ini di khalayak ramai, kita buat di rumah lah sebelum kita bertolak menghantar anak ke sekolah ataupun pasangan kita ke pejabat di rumah. Dan kita boleh cakap lah, dia berpeluk tu bukan peluk saja tu, kena peluk, lepas tu kena cakap perkara-perkara yang positif selama 10 saat itu. Along, hari ni sekolah baik-baik, nanti malam nanti mama akan buat hamburger seperti ataupun pasta seperti yang disuka. So kena berikan kata-kata yang positif lah kepada pasangan kita pun sama juga macam itulah ya. Kita nak menzahirkan supaya membiasakan kanak-kanak ini ataupun anak-anak dan pasangan kita mendengar perkara-perkara yang positif sajalah, tidak perlu kita nak membebel dan sebagainya. Itu bukan platform yang bersesuaian lah. Dan kalau kita boleh selitkan jugalah semasa kita melakukan aktiviti pelukan 10 saat ini, kita boleh cakap dengan anak kita, jaga akhlak ya, jaga harmoni bersangka baik kepada rakan-rakan yang bukan yang berlainan bangsa dan agama kepada kita, sayangkan kekalkan juga keamanan rumah tangga, keamanan negara kita dan sebagainya. So kita boleh selitkan melalui aktiviti kekeluargaan ini untuk kita menzahirkan rasa patriotisme kita di kalangan anak-anak lah. Dan kalau itulah yang antara kasih yang saya boleh share yang diperkenalkan oleh PKN ini. Dan juga 2 kempen yang kita telah kita laksanakan. Jadi saya mengharapkan agar semua penonton ataupun pendengar program Buah Bicara ini boleh mempraktikkanlah sikit sebanyak ilmu yang kita share pada hari ini. Kita nak memastikan supaya ilmu-ilmu ataupun perkara-perkara yang berkaitan macam mana kita nak memperkasakan keluarga itu dapat diperhebatkan lagi lah di negeri Terengganu. Sebab kita melihat juga trend-trend dari segi macam mana dia ada perbezaan di antara pantai timur, pantai barat ya, di kawasan-kawasan bandar, luar bandar dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini adalah contohnya macam pelaksanaan kempen-kempen yang saya telah sebutkan tadi boleh dilaksanakan di peringkat keluarga di negeri Terengganu khususnya, supaya ianya boleh menjadi, kita start sebagai satu perkara normal baharu dahulu, lepas tu nanti lama kelamaan ianya boleh jadikan sebagai satu rutin lah, rutin dan boleh menjadi satu perkara yang boleh dijadikan sebagai kebiasaan insya-Allah di masa yang akan datang. Jadi kalau ada masa yang terluang, tuan-tuan dan puan-puan ya boleh menghabiskan aktiviti bersama keluarga sempena kita nak menyambut bulan kebangsaan ini. Ya, boleh menonton wayang ya, kita ada cerita-cerita yang baru ya, Mak Kilau dan sebagainya, ataupun menonton bersama rancangan-rancangan TV yang berkaitan dengan patriotisme ya. Kita dulu pernah ditontonkan dengan cerita Lieutenant Adnan, Bukit Kepungnya lah, cerita Embun dahulu dan sebagainya. So ianya boleh dijadikan sebagai satu aktiviti bersamalah, ataupun paling tidak pun pada pagi 31 Ogos nanti sama-samalah kita melihat perbarisan ya, ataupun hadir sendiri secara fizikal sekiranya sambutan diadakan bagi di negeri Terengganu ini untuk sama-sama memeriahkan ya sambutan perbarisan sempena sambutan kemerdekaan kita pada 1 Ogos. Kalau tak silap saya, di peringkat kebangsaan akan diadakan di Jalan Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur, dikembalikan semula selepas beberapa lama, sekian lama ianya diadakan di Putrajaya. Jadi di Terengganu saya yakin ianya akan ada juga sambutan perbarisan dan sebagainya. Dan bolehlah kita kibarkan juga jalur gemilang di premis jabatan, di rumah kita sendiri bagi menzahirkan rasa cinta kita. Dan
juga tidak lupa menjagalah kesihatan diri sendiri, sebab kita tahu fasa endemik ini kes pun masih lagi dilaporkan hampir 3,000 juga kes COVID yang diharapkan kes harian yang dicatatkan. Jadi masih lagi belum bebas sepenuhnya. Jagalah kesihatan diri kita, keluarga kita, ahli kita, bagi memastikan kita terus terhindar daripada COVID-19 dan juga yang lain. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Terengganu kerana menjemput saya di dalam program santai ini. Diharapkan ianya dapat memberi sedikit banyak input kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Boleh layari Facebook rasmi kami IPPKN Terengganu ataupun melayari website IPPKN ya, www.ippkn.gov.my ataupun Family Repository. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Keluarga Malaysia.